Apabila datang sesuatu berita, hendaklah kita memeriksa, meneliti terlebih dahulu akan kebenaran kesahihan berita tersebut. Kita tidak boleh menerima apa sahaja kita mendengar, apa sahaja didengar, kemudian kita menerimanya bulat-bulat. Dan ini perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita supaya kita tidak mudah menerima apa-apa juga berita, kerana kadang-kadang pendustaan itu berlaku dan juga menyebabkan pendustaan itu berleluasa diterima apabila perkhabaran-perkhabaran yang tidak benar itu disebarkan, kerana perkhabaran-perkhabaran itu merupakan satu penderhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, cuma beza antara orang yang sengaja berdusta, menyebarkan pendustaan, dengan orang yang melakukan dengan tidak sengaja. Itu ada perbezaannya. Apabila orang yang melakukan dengan sengaja, maka dia sudah tentu akan mendapat pembalasan berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, berbeza dengan golongan yang memang dia tidak sengaja. Begitu juga saudara dalam keadaan orang yang melakukan dosa. Bila mana dia melakukan dosa dengan sengaja, dia tahu atas kesalahan tersebut, maka dosanya sangat-sangat besar. Berbeza dengan orang yang dia buat dosa dalam keadaan terlanjur, terikut nafsu, dia cepat-cepat beriman dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ringankan sikit keadaan dia berbanding dengan orang yang memang mengetahui tetapi sengaja untuk melakukan maksiat kepada Allah. Sebagaimana yang Allah Taala sebut tentang bagaimana syarat-syarat taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang terlanjur melakukan kesilapan, dosa, termasuklah menyebarkan berita-berita palsu dan sebagainya. Allah Ta'ala menyatakan, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su' bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allah 'aliman hakima. Allah Ta'ala sebut tentang bagaimana sesungguhnya taubat itu di sisi Allah Ta'ala ialah bagi mereka yang melakukan kejahatan, melakukan termasuklah pendustaan, menyebarkan berita palsu dan sebagainya itu dengan bijahalatin, dengan tidak sengaja, maka melakukan dengan tidak tahu, thumma yatubuna min qarib, kemudian maka cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, faulaika yatubullahu alaihim, mereka itulah golongan ya Allah Taala menerima taubat mereka, wa kana Allahu aliman hakima, sesungguhnya Allah Taala Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana. Jadi saudara yang dirahmati Allah, di sini menunjukkan kepada kita betapa golongan yang mereka itu tidak sengaja, lepas pada ni maka berhati-hati supaya tidak menyebarkan berita-berita palsu. Sebaliknya mereka itu cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka tidak terus berada dalam keadaan yang tidak sepatutnya, yang mana ianya menyebabkan mereka itu melakukan kesalahan-kesalahan, bahkan apatah lagi apabila kesalahan itu yang melibatkan manusia-manusia yang lain. Contohnya mereka yang menyebar berita-berita mungkar, berita-berita palsu yang menimbulkan, kadang-kadang ianya menyebabkan seseorang itu difitnah, seseorang itu diumpat, dan pelbagai lagi perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya kerosakan di antara manusia, berlakunya hubungan yang tidak baik. Sebab itu kita tengok ayat dalam surah Al-Hujurat ni, dia banyak nak mengajar kepada kita tentang bagaimana hubungan di antara sesama manusia, adab-adab, akhlak-akhlak yang perlu ada. Pada hari ini sesiapa pun juga saudara, kadang-kadang nak jadi bergaduh bukannya susah pun. Contohnya ni, kadang-kadang remaja-remaja kita kadang bergaduh, bertumbuk, berkumpulan pula tu kadang-kadang hanya kerana perkara kecil saja. Contohnya mendapat berita kumpulan A dengan kumpulan B. Ada kadang-kadang mereka itu berpuak-puak, katakan mendapat satu berita kumpulan B ini kutuk ataupun mengeji, mencela kumpulan A. Maka di situ mereka tanpa usul periksa, mereka mencabar kumpulan B untuk bergaduh, bertumbuk. Jadilah pergaduhan, seolah-olah samsing yang bergaduh dan sebagainya. Sedangkan berita itu berita palsu, berita itu berita tidak betul. Dan inilah kita lihat bagaimana kerosakan-kerosakan yang sangat-sangat besar apabila tidak ada konsep fatabayyanu, konsep yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menerima berita tersebut, yang akhirnya berlakunya kehancuran, berlakunya pergaduhan, permusuhan, bahkan boleh sampai ke tahap bunuh, membunuh dan sebagainya. Ini satu perkara yang sangat-sangat kita nak kena ambil perhatian. Begitu juga saudara dalam konteks ilmu, begitu juga apabila kita menerima sesuatu ilmu,
kita kena pastikan terlebih dahulu sama ada ilmu itu benar ataupun tidak, ataupun cerita-cerita daripada Israeliat pun banyak juga pada hari ini. Kadang-kadang kalau kita tengok berita-berita yang disampaikan itu bukan semuanya benar, ada yang tak benar, ada yang benar. Kadang sebagaimana yang disebut cerita-cerita lah, kadang-kadang walaupun jumpa orang menceritakan cantik, dia balik Mekah contohnya, lalu dia menceritakan dia membeli satu cincin yang dibuat daripada kayu kokar contohnya. Okeylah, cantiklah, tak ada masalah nak beli perkara tersebut, nak beli cincin yang cantik apa semua. Dia boleh pakai cincin, dia beli tasbih dari kayu kokar. Kemudian dia bagi tahu lagi sebenarnya ada satu riwayat contohnya, kayu kokar ini dia ni boleh menyembuhkan penyakit contohnya. Jadi berita-berita ini boleh bersifat ilmu ataupun tidak. Jadi di sini kita tengok bahawa kalau perkara yang seumpama ini kita kena berhati-hati, kerana takut bila kita menerimanya sampai ke tahap boleh jadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana berita yang sampai kepada kita itu kalau dipercayai sedangkan ianya berita yang tidak betul, bahkan kalau ditimbangkan daripada ilmu pun ianya tidak benar. Sebab itu kalau kita lihat Ibn Qayyim dalam I'lam Muwaqqi'in menyatakan seorang ulama bila mengajarkan sesuatu ilmu hendaklah dia menjelaskan dalil-dalil akan ilmu tersebut. Bila sebut tentang ni, apa dalil dia, apa dia punya rujukan dia sebagai contohnya, supaya ianya benar-benar difahami dan juga boleh diikuti dengan sebenar-benarnya, bukanlah ianya akhirnya menjadi satu fitnah kepada agama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi mudah-mudahan saudara kita dapat mengambil pengajaran. Jadi kesimpulan daripada ayat 6 ini, kita tengok bahawa ayat ini termasuk dalam ayat yang mengajarkan adab dan akhlak yang baik, iaitu supaya kita ini benar-benar memerhatikan berita-berita yang sampai dan kita menjadi orang yang bertanggungjawab. Dan sekali lagi saudara, saya nak ingatkan kepada diri kita semua supaya terutama WhatsApp, terutama hari ini media-media baru hari ini, gunakan dengan sebaiknya. Jangan sampai kita itu penyebab kepada mereka yang menyebarkan pendustaan, menyebarkan berita-berita yang tak betul, yang banyak sangat berlaku pada hari ini. Ingat saudara, ingat dosa. Setiap perkara yang kita buat itu, dia dua je, sama ada boleh pahala atau boleh dosa. Kalau kita tak pasti satu berita kita terus sebarkan, kita takut kita dapat dosa. Sebab kita tengok pada hari ini, hatta kepada surat berantai pun, kalau zaman dulu orang photostat surat berantai, sekarang ni orang tak photostat dah, orang pakai email atau orang pakai WhatsApp, dia boleh hantar ramai orang. Sedangkan surat berantai itu mengandungi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepercayaan kepada surat berantai tersebut, kerana dia percaya kalau dia tak sebar ke orang, maka dia dapat bala, azab. Kalau dia sebar, dia dapat nikmat, dapat keuntungan. Jadi dia percaya kepada surat itu ataupun ayat-ayat itu yang boleh memberi kesan, manfaat dan juga mudarat. Jadi kepercayaan itu adalah syirik. Maka dengan sebab itu, sebelum bila dia baca macam tu, dia tak tahu benar ke tak benar, dia kena cek dulu, rujuk pada orang berilmu dulu. Jangan terus dia sebarkan, yang akhirnya dia juga menjadi ejen yang boleh membawa orang, menjerumuskan orang ke dalam syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wal iyaz billah. Saudara yang dirahmati Allah Taala sekalian, dan hikmah disyariatkan kepada kita untuk kita mentabayun satu berita itu juga supaya kita tidak mudah diprovokasi oleh musuh-musuh Islam, yang mana mereka itu sentiasa berusaha untuk menghancurkan ikatan ukhuwah di antara sesama umat Islam terutamanya. Jadi musuh-musuh sentiasa mencipta berita-berita dan sebagainya. Hari ini kadang-kadang berita-berita itu banyak berlaku berita-berita yang kadang sengaja disebarkan dengan tujuan untuk memecah belahkan masyarakat Islam itu sendiri. So, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, iaitu kita juga bukanlah salah satu berita yang sampai kepada kita itu untuk kita terima bulat-bulat, tetapi haruslah ataupun kita hendaklah cek terlebih dahulu, periksa terlebih dahulu. Sebab kadang-kadang hari ini satu kecenderungan orang, apabila sampai ataupun orang yang menyebarkan berita, dia akan letak kat bawah tu. Contoh kalau dia hantar SMS ataupun hantar WhatsApp ataupun hantar apa-apa mesej lah, dia akan kata sebarkan, tolong sebarkan untuk mendapat kebaikan. Tetapi apa yang disebut itu belum tentu baik.
Walaupun kadang-kadang kata-kata tu baik, tetapi kata-kata yang bukan daripada Nabi tiba-tiba disandarkan kepada Nabi SAW, itu sudah hadis palsu. Dan saudara, sepatutnya kalau dia tak sure itu daripada Nabi, jangan tulis bahawa Nabi bersabda. Ambil perkataan yang baik itu saja untuk dipegang, ataupun sebab perkataan baik ini yang bertepatan dengan syarak, tidak ada masalah. Tetapi bila mana disandarkan kepada Nabi, sesuatu yang Nabi tak sebut, kemudian disuruh sebar pula, bagi syarat pula kena sebar cepat-cepat, dia kata, maka di situ orang yang menerima berita yang seumpama itu, dia perlu berhati-hati, cek terlebih dahulu, periksa sumbernya, betul tak kenyataan yang disampaikan. Apatah lagi pada hari ini, dunia pada hari ini senang sangat orang nak mereka cipta. Kadang-kadang orang boleh reka macam-macam, orang boleh buat macam-macam fitnah berleluasa hanya dengan disebarkan dengan media-media yang ada pada hari ini, dengan WhatsApp, dengan Facebook, dengan macam-macam lagi lah. Sebab itu dengan keadaan yang sukar nak kontrol ini, bahawa kita mengikut apa yang diajar kepada kita oleh Nabi SAW, dari sudut kita cek terlebih dahulu, kita memeriksa terlebih dahulu sesuatu itu sebelum kita melaksanakan ataupun kita menerimanya. Dan inilah satu petunjuk yang besar yang ditunjukkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat mengambil petunjuk Nabi itu dan kita praktikkan di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.